Oke ya, saya mulakan balik. Babul wasbi. Wasbi alif lam ghain sad ba wasbi. Wasbi ini maknanya ialah memanfaatkan barang orang lain, memanfaatkan barang orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Itu babul wasbi. Baik, kita teruskan dengan hadis 916 pada bab ini. Hadis 916. Siapa nak baca silakan. Okey, sila. Ya. Baik, saya masuk mula. Hadis catatkan ya. Hadis sah. Matan dia dilarang mengambil tanah orang secara zalim. Dilarang mengambil tanah orang secara zalim. Hukum haram. Baik ya. Maksud ada sini. Mengambil hak orang lain dengan cara tidak sah akan mendapat seksa yang berat di hari kiamat. Dan orang yang mengambil tanah orang lain dengan cara tidak sah, maka kelak dia akan dikalungkan tanah seluas yang ia ambil sebanyak 7 lapis langit. 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Sebab itu, orang-orang dulu, ya, ini ya kita tak baca hadis masa tu, ya, orang-orang dulu dia kata, ya, jangan ya alih-alih pancang tu, kan kita ada pancang apa tanda batas tanah tadi, ya, ada batu pancang nama dia, ya, batu sempadan. Jadi jangan alihkan batu sempadan tu, ya, nanti ya kita kena tanggung yang kita ambil tu, ya, besok kita kena pikul, ya, 7 petala bumi. Masa tu dia teringat kanak-kanak, ya, kan ada batu-batu sempadan tu kadang kita saja cabut, macam itulah. Tak boleh dicabut, ya. Dah dicabut nanti dialih pula, jadi dilarang. Jadi sebab itu, ya, kalau kita niat tu ya tak baik supaya kita punya kawasan lebih besar, ya, maka kita pun alihlah batu sempadan itu. Ingat, yang kita ambil tu bukan atas bumi. 7 petala bumi tu kita telah ambil orang punya. Itulah dia punya bahayanya kalau kita tahu dosa pahala. Ya, bahayanya kita mengalih batu sempadan. Ya. Terkadang orang tak ambil berat. Contohnya misal kata, ya, batu sempadan ni, durian, satu batang durian ni tak masuk tempat kita, hanya dialihkan dalam satu kaki sahaja. Batu sempadan tu, pokok durian tu boleh masuk kawasan kita. Contoh, maka dialihkanlah batu sempadan tu. Jadi durian yang ada tu di sempadan tu kita punya. Kita boleh mengaku. Yang macam ini kena ingat. Inilah yang dilarang. Ya, kalau nak tahu, ya. Tengok kalau kita ulang balik, ya. Ulang balik hadis apa yang dibaca tadi, ya. Iaitu bersabda Nabi SAW, manik tato'a shibron minal ardi zulman. Barang siapa mengambil sejengkal, bukan banyak pun, sejengkal tanah dari orang lain secara zalim, ya, tawaqahullahu iyahu yaumal qiyamati min sabin aradin.
Katanya nescaya Allah akan kalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi kita kena ambil tahulah hal ini dan kita juga nasihatkan ya kepada kawan-kawan kalau seandainya mereka berbuat demikian, ya kita bagi tahu bagi ingatan. Yang kau nak tanggung dosa ke 7 betala bumi, nak pikul 7 betala bumi besok pada hari kiamat? Sudah tentu tak sanggup. Jangan buat. Macam itulah. Ya. Terkadang kalau di dunia pun, kalau kita lihat, kalau ya orang tu mengambil dengan tidak sah, ya, kalau dibawa kepada pihak pengadilan, ya, pihak pengadilan akan memberi kemenangan kepada orang yang empunya. Walaupun dia dah buat bangunan tu suruh robohkan. Ini kalau di dunia pihak pengadilan akan memberi keutamaan kepada orang yang punya tanah. Kalau seandainya dialihkan atau mengambil bahagian orang lain punya. Ya. Kalau pihak hakim kalau ada bangunan kena robohkan. Ya. Jadi kita kena ingatlah hal ini. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Okey, tamam pula baca. Okey. Ustaz. Kalau masuk tanah awam, contohnya dekat belakang tu ada reservoir. Ya. Itu masuk sikit, bukan dia tidak kena mengena kepada hak orang lain. Tak apa. Tapi bukan kita mengalih batu sempadan, tapi kita usahakan. Mengusahakan kerana tanah tu tanah kosong. Itu tidak mengapa. Itu memang dibolehkan. Ini kalau yang memang punya hak. Ada orang punya hak. Usahakan. Sebab itu bila tanah itu diperlukan oleh pihak yang berwajib contohnya, kita tak boleh nak buat apalah. Ya, kita kena serahkan juga walaupun kita dah tanam sekalipun. Ya. Ini bergantung kepada yang terdekat. Kalau yang terdekat tu, itu yang dia punya. Dia punya. Contohnya misal kata, biasanya lah kalau kita rumah kita kan kadang ada tanah di luar pagar, kan? Itu kira awam lah. Kita tanam mangga ke apa, itu memang ada hak untuk orang yang punya tempat tu. Ada hak, ya. Tapi kalau Makcik Bandaran kutip sampah petik, biar tak boleh nak buat apalah. Ya. Contohlah. Ya. Baik, lagi. Okey, catatkan. Hadis 917. Ya, hadis ini sah. Hadis sah. Matan dia, barang orang yang kita rosakkan dan sebagainya harus diganti.
hukum wajib. Baiklah, di sini kisahnya mengenai tentang cerita Ummul Mukminin, yaitu ibu orang-orang yang beriman. Ya, tapi kerana diceritakan di sini, ia adalah Aisyah yang dimaksudkan, kita sebut sajalah Aisyah. Jadi ceritanya bahawa madu Aisyah ni memberi makanan dalam satu bekas. Tapi yang membawa ni orang suruhan, bukan madu dia. Ya, yang memberi madu dia, tapi yang membawanya ialah orang suruhannya. Ya. Lalu sampai ya di rumah Aisyah ni, ya, bila tahu madunya yang bagi, Nabi nak ambil, ditampar. Ya. Ditampar, dia punya pinggan tu terjatuh lah, pecah. Ya. Dan Nabi kumpulkanlah makanan tu. Dan diceritakan bahawa Nabi ganti, walaupun madu dia, Nabi ganti ya pinggan itu dan diberi makanan yang lain. Ya. Ini nak menunjukkan bahawa ya, kalau kita pinjam suatu barang, ya, barang itu rosak, ya, kita kena ganti barang itu. Ya. Kalau barang itu ada boleh serupa, kita boleh cari benda yang serupa, eloklah ganti yang serupa. Tapi kalau tidak ada, ya, kita kena maklumlah dengan tuan punya barang tadi, mau tak kalau saya ganti, ya, sebab yang ini dah lama sangat tak ada, dia punya model ni tak ada lagi dah. Tapi kalau yang lain, ya, ada. Kalau nak saya gantilah. Mana kalau setuju, okeylah. Kalau tak nak setuju, tak setuju, dia nak harga, terpaksalah bayar harga. Macam itulah cara Islam, nak jaga hati, ya. Nak jaga hati saudara Islam yang lain. Sebab benda macam ni, benda kecil macam ni pun kadang jadi putus saudara. Ya. Jadi tertanam sifat hasad, dengki. Ya. Jadi dalam Islam, itulah caranya. Kita pinjam orang punya, ya, artinya kita bertanggungjawab dengan barang yang kita pinjamkan itu. Jangan pula dipinjamkan pada orang lain pula, sedangkan ya tuan punya barang ni tak tahu. Ini lagi satu kesalahan besar. Ya. Dahlah kita pinjam, kita pinjamkan pada orang lain lagi. Ini tak boleh. Ini salah. Ya. Baik, lagi siapa nak baca 918? Buka mic. Khadij. Okey. Pelemakannya. 918, catatkan ya. 918, hadis boleh dipakai. Matan, orang yang menanam sesuatu di tanah orang lain tanpa izin orang yang mempunyai tanah, maka yang menanam tidak berhak mendapat bahagian dari tanamannya itu. Hukum sebagai satu ketentuan.
Baik. Maksud hadis yang dibaca tadi dari Rafiq bin Khadij, ya, Rasulullah bersabda yang demikian tadilah. Jadi maksudnya seseorang yang menanam di tanah orang lain, maka orang tersebut tidak berhak atas hasil tanamannya, tetapi boleh mendapat ganti atau upah dari pekerjaannya itu. Tetapi apabila pemilik tanah menyuruh mencabut, maka si penanam tidak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Ini memang undang-undang dia macam tu. Ya. Contohlah macam ni saya bagi tahu. Ya, kita punya rumah sebelah, ada satu tanah. Kita punya rumah ni sebelah ada tanah kosong. Belum dibuat bangunan lagi. Jadi kita tanamlah apa-apa yang ada. Ya. Contohnya, ya, kita tanam, ya, sayur-sayuran, ya, di situ. Okeylah, subur, menjadi lada semua ada, ya. Nah, untuk keperluan asas tu semua okeylah, hiduplah situ. Tetapi bila tuan tanah tadi datang, dilihat, ya, ada tanaman-tanaman di situ, ya, maka kata tuan tanah tadi, ya, saya berhak dengan tanah ini sebab saya punya. Jadi saya tak berhak dengan, saya tidak mahu ada tanaman-tanaman apa-apa kat sini. Ya. Kalau seandainya diperintahkan suruh cabut, jawabnya kita cabut. Itu undang-undang kena reda. Mana kita tak boleh nak marah kepada tuan tanah tu, tak boleh. Ya. Ini ada satu kisah benar ni. Kisah benar. Ya, dulu, ya, ada orang, ini orang Shah Alam punya cerita. Ya. Dia ada kebun di Banting. Ya. Pada masa itu, dia dah tinggalkan kebun tu lama. Dulu pokok kelapa ditinggalkan. Ya, sampailah dia cikgu, lepas tu sampai pencen. Ya, ditinggalkan kebun tu. Jadi, entah satu hari dia tergerak nak tengok kebun tu. Besarlah 5 ekar. Ya. Jadi dia nak tengoklah kebun tu. Ya. Dia tengok-tengok, dah cantik. Ditanam kelapa sawit. Kelapa sawit yang dah ada, makna dah ada hasil lah. Dia datang. Cantik. Dan ditanam kelapa sawit. Pokok kelapa dah tak ada lagi dah. Ya. 5 ekar tu dah ditanam kelapa sawit cantik. Ya. Jadi, dia dah tahulah tuan siapa punya yang menanam tadi. Ya. Lalu, ya, si tuan tanah ini berhak lah. Ya. Kenapa kamu tanam? Ya. Kenapa aku usahakan ini tanah saya? Ya. Kamu tak patut kamu ambil atau menanam apa-apa di sini. Ya. Jadi adalah jawapannya agaknya daripada kosong terbiar itu ini biarlah saya tanam. Ya. Jadi akhirnya keputusannya dia, ya, dia kata macam ni. Ya, sekarang kamu dah tak boleh berhak lagi nak mengambil hasil ni. Tapi kalau kamu nak upah kerana kamu dah tanam tu, ya, saya bagi upah. Ya, kerugian kamu tanam tu lah, maknanya kamu kerjakan. Saya boleh bagi upah, tapi hasil dah tak boleh ambil lagi. Ya. Tapi kalau kamu tak mau, ya, tawaran kami, saya perintahkan kamu cabut semua pokok-pokok ni. Dia kata, saya cabut pokok-pokok ni, saya tak nak pokok kelapa sawit ni. Ya, akhirnya dia akur lah. Dia akur, dia mau menerima kerugian tu lah yang dia tanam. Dia ambil lah. Akhirnya dia ambil. Ya, kalau dibawa ke tengah pun, ya, orang yang menanam tadi tetap salah. Ya, dibawa ke pihak pengadilan pun dia tetap salah. Bahkan dihukum mencabut ada. Ya. Ini risiko, ya. Risiko seseorang kalau kita mengusahakan bukan tanah kita dan tidak diketahui oleh tuan punya. Ya. Risiko kita kena tanggung. Kalau suruh cabut, cabutlah. Macam itulah jawabnya. Ya. Ustaz, kalau ikut hadis ni, sama ada
Oh, okey. Maknanya dia tak boleh ambil hasil dan dia tidak menerima, maknanya macam kita punya tuan tanah ni tak ada belas kasihan. Tak ada belas kasihan, ya. Padahal kalau tak dicabut pun hasil tu ada, kan? Jadi kenalah ada ihsan. Adalah ihsan, belas kasihan, ya. Jadi kalau ataupun teruskan suruh dia apa? Dia kerjakan syaratnya, dia kerjakan hasil bagi 2 atau bagi 3. Pun cantik juga. Kan? Okey, saya sekarang ni yang kau dah ambil dulu, hasil dulu, itu bermakna dah saya halalkan lah, contohlah saya dah halalkan lah. Ya, itu kerana kau dah tanam ni bagus, cantik, tapi sekarang ni tanah ni adalah hak saya. Jadi sekarang ni kalau kau nak ambil hasilnya, ya, kita bagi 3 contohnya. Bagi 3 maknanya, ya, yang pertama tu, ya, hasil tadi untuk saya, dan satu lagi untuk awak, dan satu lagi untuk keperluan kebun baja ke apalah, macam tu lah. Kan? Nak membersihkan kebun kan perlu kos juga, kan? Membersihkan, meracun, berjaga. Jadi bagi 3 lah, macam tu lah. Itu lagi baik lah. Mana kita pun dapat hasilnya. Tak ada kita susah payah menanam, hasil dah ada. Teruskan je lah. Sebab dekat kampung ni memang benda-benda macam ni boleh. Baik, betul. Ya. Tapi kalau kita ada perasaan timbang rasa, mungkin yang menanam tu pun orang bukan senang, kan? Jadi tak apa lagi kita berpahala sebenarnya. Ya, kita kira membantu mereka. Daripada langsung tadi usahakan, dah puluh tahun tadi usahakan, dah jadi hutan. Ya, segala binatang pun boleh tidur situ. Ya. Okey, kita boleh teruskan lagi 919 dengan 920 sekalikan. Okey, silakan. Dari orang ini terbaik, dia berkata merasakan seorang dari sahabat Rasulullah SAW bahwasanya 2 orang yang sekarang mengadu kepada Rasulullah tentang satu tanah. Seorang adalah mereka mengalami korban padanya sedangkan tanah itu diberi. Maka Rasulullah berkata, tanah itu untuk saling memberi dan buat banyak dari Rasulullah yang tersebut adalah yang berkata Ya, satu lagi. Ya, okey. Boleh catatkan hadis 919 dengan 920. Hadis boleh dipakai. Matan, orang yang menanam sesuatu di tanah orang lain, tanpa izinnya, diperintah mencabut dari tanaman itu diperintah mencabut tanaman itu, ya, tiada dari. Diperintah mencabut tanaman itu dari tanah tersebut.
hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Perlu dipahami bahawa seandainya berlaku pertelingkahan ya. Ini bila berlaku pertelingkahan antara penanam dengan tuan tanah, pihak hakim akan menyebelahi tuan tanah dan orang yang menanam diperintahkan suruh mencabut. Ini kalau seandainya bertelingkah sampai ya berdepan dengan hakim. Tapi kalau seandainya tuan tanah ni bertolak ansur dengan yang menanam, bagaimana berkira-kira, itu tidak ada salahnya macam tadi kita ceritalah. Ya. Tapi kalau sampai itu dah bertekak-tekak, bertelagah, sampailah kepada pengadilan, ini hukum dia. Macam Rasul hukumkan. Ya, suruh cabut ya pohon kurma itu sebab tidak ada hak. Tidak ada hak hidup bagi tanaman orang yang zalim. Orang yang zalim tadi dianggap sebagai orang yang menanam tadi itu. Ini kalau berlaku pertelingkahan. Itu kita kena tengok kedudukan hadis tu. Macam ni dia berlaku pertelingkahan, yang tadi tak. Okey, kita teruskan lagi hadis yang selanjutnya, hadis yang 921 ya. Buka mic. Ya. Baik, catatkan 921. Hadis 921 hadis sah. Matan, dilarang mengganggu hak orang lain. Hukum haram. Baik. Dalam hadis 921 ni bermaksud begini ya. Sebab mengikut hadis atas ya, Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah pada Idul Adha, hari raya Korban lah, waktu itu di Mina. Katanya, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kamu dan harta kamu haram ya, bagi kamu atau atas kamu. Kaharmati yaumikum haza ya, sebagaimana haramnya hari kamu ini, fi syahrikum, pada bulan kamu ini, fi baladikum haza, pada negeri kamu ini. Artinya ya, darah dan harta kamu adalah haram kita ya. Mana harta dan darah itu adalah haram buat kamu. Jadi kita jangan ceroboh harta orang lain atau membunuh jiwa orang lain. Macam mana bumi ini, iaitu tanah haram ini, haram buat kamu. Kan? Tanah haram Mekah ni maknanya. Tanah haram ni Mekah haram buat kamu. Tak boleh kamu berbuat apa-apa ya, pada tanah haram ni. Tak boleh kamu buat sewenang-wenangnya pada tanah haram ini. Macam itulah ya, harta kamu dan darah kamu adalah haram. Jadi membunuh atau merampas harta orang Muslim maksudnya adalah haram. Itu maknanya ya, dilarang mengganggu hak orang lain, ataupun kita bahasakan membunuh atau merampas harta orang Muslim ya, adalah haram ya. Baik ya, sampai situ dulu kita punya kuliah, tak apa untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita masuk bab baru ya, bab baru kita tinggalkan.
Bab baru ni dikatakan bab syuf'ah. Syuf'ah ni bukan syafaat ya. Syuf'ah ni ialah hak orang yang bersekutu dengan orang lain untuk memberi bahagian dari rumah yang dimiliki bersama atau tanah yang dimiliki bersama. Rumah yang dimiliki bersama atau tanah yang dimiliki bersama, maka dikatakan syuf'ah. Itu akan datanglah. Kita akan baca akan datang. Jadi sekadar ini dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.